Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama menunaikan fardu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli jawatankuasa muslimin muslimat yang dihormati. Bersempena dengan hari umat Islam berwukuf di Arafah, kita disunatkan supaya memperbanyakkan amalan selain daripada solat-solat sunat dan juga berpuasa. Kita dianjurkan supaya memperbanyakkan zikir dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah pada malam ini nak bawa satu kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada masa sebelum Islamnya dia adalah orang yang menentang Islam. Orang yang melakukan dosa besar kerana dia telah melakukan pembunuhan ke atas bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sahabat Nabi ini namanya Washi bin Ham. Semasa di zaman jahiliah dia adalah seorang hamba yang telah diupah oleh isteri Abu Sufyan yang bernama Hindun. Hindun binti Utbah adalah seorang wanita yang terkenal di kota Mekah pada masa itu. Dia sangat benci dan marah kepada Saidina Hamzah kerana bapa dan adik-beradiknya telah dibunuh oleh Saidina Hamzah di dalam peperangan Badar, dan kerana itu dia telah merancang pembunuhan ke atas Saidina Hamzah. Kalau kita tengok tuan-tuan dari sudut sejarah ni, Hindung ni kiranya hebat juga wanita masa tu, yang dia ada perancangan, dia ada strategi bagaimana dia nak membunuh Saidina Hamzah, kerana dia tahu bahawa dia tidak mungkin dapat menjayakan rancangannya membunuh Hamzah ini kalau dilakukan dalam peperangan yang terbuka.
Ini kerana Hamzah adalah seorang panglima, seorang tentera, seorang yang sangat gagah perkasa. Jadi kalaulah nak bunuh Saidina Hamzah ni dalam peperangan terbuka, ibarat kata macam misi bunuh diri lah. Kalau di medan perang ni diriwayatkan Saidina Hamzah ni dia libas pedang dia tu macam dia ketam padi lah. Kalau musuh tu datang dia ketam gitu je. Hebatnya Saidina Hamzah ini malah Saidina Hamzah lah satu-satunya orang yang berani menghalang Abu Jahal sewaktu Abu Jahal melakukan kekasaran kepada Nabi. Jadi Hindum binti Utbah ini dia telah merencanakan begitu rapi perancangan nak bunuh Saidina Hamzah ini dengan mengupah Wahsy bin Harb. Sebab Wahsy ni pada masa itu adalah seorang yang sangat mahir bermain dengan lembing. Kalau dia lontar lembing dia pada jarak 50 meter pasti kenalah. Ini kehebatan Wahsy masa itu, dan Hindum telah pilih Wahsy ini untuk melaksanakan misi khas ini. Jadi sewaktu berlakunya peperangan Uhud, semasa tentera Islam berdepan dengan tentera kafir Quraisy yang pada masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, Nabi pesan dah kepada tentera pemanah ni supaya jangan tinggalkan tempat berkubu itu, tempat strategik. Tapi tentera Islam ni yang diasuh oleh Nabi SAW ni dia tahan dalam menghadapi peperangan, tetapi bak ghanimah mereka telah tewas. Sebab apabila berlaku peperangan ini, tentera kafir Quraisy dengan mudah ditewaskan oleh tentera Islam, dan bila tentera kafir Quraisy lari daripada medan perang, tentera Islam ingat menang dah. Mereka ingat sudah menang mutlak dalam perang itu, sedangkan Khalid Al-Walid ni dia bersembunyi di balik Gunung Uhud. Sebab Gunung Uhud ni tuan-tuan adalah satu gunung yang unik kerana ia seibarat pulau. Boleh tawaf. Kerana kedudukan yang begitu strategik, tentera kafir Quraisy bersembunyi di belakang Gunung Uhud. Tentera Islam pada masa itu mula leka memungut harta rampasan perang. Jadi pasukan pemanah ni mereka pun tak mahu ketinggalan lah. Mereka pun pergi ke tempat di mana tentera Islam sedang memungut ghanimah perang ni. Sebab rampasan perang ni tuan-tuan, siapa-siapa tak boleh tahan. Sebab orang Arab masa tu di unta dia saja, kalau pemimpin Quraisy ni, di unta dia saja, tempat pelana dia tu penuh dengan emas dan permata. Mata pedang saja, hulu pedang saja dipenuhi dengan zamrud, dengan belian dan sebagainya. Jadi rampasan perang ni sesuatu yang sangat bernilai. Ya, kenderaan mereka, unta mereka, kuda mereka dihiasi dengan emas dan juga perhiasan-perhiasan yang mahal. Jadi tentera Islam ni yang jaga kedudukan pemanah ini meninggalkan tempat, pergi merebut harta, memungut harta rampasan perang. Maka Khalid Al-Walid melihat peluang yang baik, lalu diserang balas tentera Islam, menyebabkan tentera Islam menjadi kacau bilau dan akhirnya tewas dengan 70 orang telah syahid. Di mana Nabi SAW sendiri mengalami luka-luka dalam perang Uhud itu. Jadi masa tu dalam keadaan kecoh itu, Wahsy ni
Dia menjalankan misi, dia cari mana manusia yang bernama Hamzah ni. Dia lihat, dia tengok, itu Hamzah. Nak pergi dekat tak boleh. Hamzah ni kuat. Maka dia ambil tombak dia lempar pada jarak lebih kurang 50 meter, terkena tulang rusuk sebelah kiri. Saidina Hamzah tembus ke kanan dan Saidina Hamzah telah syahid dalam perang itu. Bila tentera Islam berundur daripada medan perang, maka Hindung ni dia tak puas hati, walaupun dah mati tak puas hati lagi. Dia pergi cari di mana jenazah Saidina Hamzah, dia gerang sungguh. Lalu bila dia jumpa dengan jenazah Saidina Hamzah ni yang telah mati tu, dia suruh Wahsy belah dada Saidina Hamzah menggunakan tombak dia tadi. Jadi selepas dibelah dada itu, Hindung ni dia keluarkan jantung, hati, semua sekali organ ni dia keluarkan dan dia cuba makan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Lalu dia muntahkan kembali. Maka peristiwa yang berlaku ke atas bapa saudara Nabi ini sangat memberi kesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih tuan-tuan di atas kematian Saidina Hamzah yang sedemikian rupa yang tragik ini. Sehingga Nabi tak boleh mendengar nama Wahsy dan tidak boleh melihat wajah Wahsy. Sampai begitu sekali Nabi, sedihnya Nabi ni. Maka masa berlalu, apabila tentera Islam menjadi semakin kuat dan orang-orang kafir Quraisy menjadi semakin lemah, maka Nabi SAW dengan 10,000 orang Islam datang ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah ini. Dipanggil peristiwa ini sebagai peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Jadi masa Nabi dan orang-orang Islam ni datang membuka kota Mekah ini, boleh dikatakan hampir semua orang kafir Quraisy masuk Islam dah. Tidak ada penentangan terbuka pada masa pada Nabi, sebaliknya mereka menerima Islam, termasuklah Abu Sufyan dan juga Hindung tadi. Hindung ni tuan-tuan, walaupun buruk kelakuannya, walaupun besar dosanya kepada Islam, tapi akhirnya dia masuk Islam dan dia mati dalam keadaan sebagai orang-orang beriman. Jadi di antara ramai-ramai orang Mekah ni, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lagi belum masuk Islam. Dalam ramai-ramai ni ada seorang tak masuk Islam, iaitulah Wahsy. Bila Nabi dengar ni Wahsy ni ragu-ragu dia nak masuk Islam ni, dia bukan dia tak mahu masuk Islam. Dia cuma ragu-ragu, dia kata aku ni banyak dosa, aku lawan Islam, aku membunuh Saidina Hamzah. Adakah Allah akan menerima taubatku? Sebab tu tuan-tuan, kisah Wahsy ni dia menjadi satu contoh unggul dalam masalah taubat. Sebab bila Nabi dengar, Nabi SAW mendengar Wahsy ni ragu-ragu nak masuk Islam, menurut Ibn Abbas, Nabi pergi jumpa. Walaupun Rasulullah tak boleh tengok wajah Wahsy, Nabi tak boleh dengar nama dia. Tapi besarnya jiwa Rasulullah ni, Rasulullah pergi bertemu dengan Wahsy, ajak dia masuk Islam. Demikian besarnya jiwa Rasulullah, tuan-tuan. Jadi bila Nabi pergi, menurut riwayat Ibn Abbas, bila sampai bertemu dengan Wahsy ni, Wahsy pergi dekat dengan Nabi. Dia pergi dekat dengan Nabi, dia pun kata pada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, bagaimanakah engkau akan mengajakku masuk Islam, sedangkan engkau sendiri pernah mengatakan bahawa seorang pembunuh, musyrik dan penzina yang telah jatuh ke dalam dosa,
dan akan menerima azab yang berlipat kali ganda serta kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Sedangkan semua itu telah aku lakukan, apakah menurutmu ada keringanan ke atasku bagi dosa-dosa itu? Dia tanya Nabi, Nabi tak jawab. Nabi tunduk saja, Nabi tak jawab. Sebaliknya Allah sendiri jawab. Malaikat Jibril membawa wahyu. Turunlah ayat untuk menjawab Wahsy tadi daripada surah Al-Furqan ayat 70. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man taba wa amana wa amala amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Allah jawab, Wahsy ni Allah kata orang yang bertaubat, dulu dia buat dosa, sekarang bertaubat, sekarang sudah beriman kepada Allah, sekarang mengerjakan amal soleh. Allah kata kejahatan-kejahatan dulu ni, hak zaman-zaman dulu ni, hak jahat ni, Allah kata Allah akan gantikannya menjadi kebajikan. Sepatutnya bila dengar ayat ni, Wahsy puas hati dah ni, tak puas hati lagi. Serta boleh bayangkan dalam Islam ni, dosa kita buat dulu setelah kita beriman, yang kita mohon ampun kepada Allah dan kita beramal soleh, kejahatan kita tu Allah ganti jadi kebaikan. Tapi Wahsy ni dia tak puas hati. Sebab dia rasa diri dia ni banyak sangat dosa ni, berat dosa ni. Dahlah lawan Islam, bunuh Syedul membunuh penghulu orang syahid, membunuh bapa saudara Nabi, kemudian anaknya pula pergi belah dada pula, ikut era sangat Hindun binti Utbah. Sebab Hindun binti Utbah menjanjikan kemerdekaan kepada dia. Wahsy kata dirinya ni terlalu berdosa, lalu dia kata lagi pada Nabi, dia tak puas hati lagi, dia kata pada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya taubat, beriman dan beramal soleh itu sangatlah berat. Tidak mungkin aku dapat memenuhinya. Bila Wahsy masih ada keraguan tadi, turun ayat yang kedua berturut-turut. Apalah hebat sangat Wahsy, istimewa sangat ni, sampai 2 kali Allah melayani dia. Malaikat Jibril datang menurunkan ayat dari surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala ini belum dapat memuaskan lagi hati Wahsy ni. Dia masih tak puas hati, dia tanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang kita berada tepat, masa tu mesti kita marah pada Wahsy ni. Dah lah buat dosa besar, banyak soal pula, 2 ayat Quran dah Allah turunkan, tak puas hati lagi. Bila ditanya pada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, aku fikir bahawa keampunan ini hanyalah bagi orang yang dikehendaki Allah.
Sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku ini diampun atau tidak oleh Allah. Apakah soal ini juga masih ada keringanan? Tanya lagi. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang ketiga, malaikat Jibril datang membawa ayat daripada surah Az-Zumar ayat 53. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan, bila turun ayat yang ketiga ini, riwayat menyatakan bahawa sahabat-sahabat rasa iri hati pula, rasa cemburu pula kepada Wahsy ni. Apa special sangat Wahsy ni berbanding kami semua ni. Pendosa besar, pembunuh Hamzah, penentang Islam, Allah melayani dengan 3 ayat berturut-turut. Adakah ayat ini khusus untuk Wahsy, ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi kata tidak. Ayat ini untuk semua orang-orang yang beriman yang ingin bertaubat sehinggalah hari kiamat. Mana masuk kita juga. Jadi Wahsy ni tuan-tuan, bila dia dengar ayat ni, barulah sedap hati dia. Lalu dia kata, kalau yang ini aku boleh masuk Islam. Jadi bayangkan pendosa besar seperti Wahsy ni, Allah menerima taubat apatah kita ni. Apa sangat dosa kita buat tak? Dosa kita buat ni rasa-rasa dulu-dulu, zaman kita muda-muda dulu, atau zaman kanak-kanak tu, curi wah pelang jiran rumah dah. Curi wastu saya dulu, wastu wahai kapung dulu. Sepadang tak kira dah, sepadang kita, sepadang jiran tak kira dah. Asal luruh ambil makan. Tu dosa kita. Dah kita makan buah-buah orang tak izin tu, tengok umur kita macam mana masa tu kita ni mukallaf ke tidak lagi, dah budak, mana kita faham. Jadi kalau kita buat, kembalikanlah hak-hak orang tu. Dia tak ada dah meninggal, macam mana? Meninggal tak apalah. Kita niatkan kembalikan kepada pahala kepadanya. Kalau kita ada dulu hutang dengan orang lama-lama dulu, kita dah tak ingat dia pun dah hilang ke mana. Kita sedekahlah dengan niat pahala untuk dia. Lain-lain tu biasalah. Duk mengata-mengata dengan kawan-kawan dah. Setakat masa muka begitu je lah. Tak ada siapa berikat kita bunuh orang yang membunuh lawan Islam seperti Wahsy. Wahsy ni Allah layang semikian rupa. Maka kita tuan-tuan, kalau kita ada dulu dosa yang kita buat, mohonlah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita. Walau sebesar gunung Uhud sekalipun dosa kita, Allah akan ampunkan. Kisah Wahsy ni tuan-tuan menjadi pengajaran kepada kita, sebab Wahsy ni selepas dia masuk Islam, dia menjadi sahabat Nabi. Jadi bila sebut sahabat Nabi ni, biasanya akrab dengan Nabi, duduk sama Nabi, solat berjemaah dengan Nabi, duduk dekat Nabi, bercakap dengan Nabi, peluk Nabi dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak dapat Wahsy buat. Sebab dia tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kalau lihat wajah dia. Jadi Wahsy ni kalau dia nampak Rasulullah, dia berjalan, nampak Rasulullah, jauh lagi dia lari dah. Dia lencung dah jalan ni. Dia tak nak Rasulullah tengok dia. Sebab apa? Dia bimbang hati Rasulullah akan sedih. Tuan-tuan bayangkan Wahsy sesudah Islam je begitu murni hati, dia sanggup berkorban, tidak sedia sahabat lain dapat bersama Rasulullah, dia tidak dapat bersama dengan Rasulullah. Maka sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi kemuliaan kepada Wahsy.
Bagaimana kemuliaan yang Allah beri kepada Wahsy ini tuan-tuan apabila Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Sebab pada masa itu sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Umat Islam secara sebulat suara mengangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dan khalifah Abu Bakar menghadapi cabaran getih semasa dia mula menjadi khalifah apabila berlaku goncangan dalam kerajaan Islam Madinah. Apakah goncangan itu? Penentangan daripada 3 puak. Yang pertama, orang-orang murtad. Orang murtad ni sesudah Nabi wafat dia murtad. Sebab Islam dia belum kuat lagi, Islam yang awal-awal lagi. Dia menyangka Nabi Muhammad ni macam Nabi Isa, menurut kepercayaan orang Kristian, hebat. Dia tidak mati. Adalah setara Tuhan. Dia fikir begitu. Tapi bila dia tengok Nabi SAW wafat, ini manusia biasa, dia kata. Yang kedua, orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini yang isytihar ni. Tuan-tuan jangan salah faham. Yang tak bayar zakat kerana cuar tu lain cerita. Jangan perang dia. Dia tak bayar zakat je lupa. Jangan hak tu. Ni hak isytihar. Tak mahu bayar zakat. Tak mahu bayar zakat isytihar ni dilawan Islam ni. Hak ni kena perang. Yang ketiga, orang yang mengaku menjadi Nabi. Sesudah wafatnya Rasulullah, banyak muncul Nabi-Nabi palsu sekitar Jazirah Arab ni. Sesungguhnya Allah sudah mengangkat aku menjadi Nabi yang seterusnya. Antaranya adalah Musallamah Al-Kazab. Ni hak antara hak paling bahaya sekali. Dalam ramai-ramai hak mengaku Nabi ni tuan-tuan, Musallamah paling bahaya. Kenapa dia bahaya? Sebab Musallamah ni orang berpengaruh. Dia ni seorang yang sangat berpengaruh di kawasan Yamamah. Di satu tempat di Jazirah Arab. Dan Musallamah ini seorang pemidato. Dia pandai ceramah. Dia pandai syarah. Kalau dia ceramah, orang semangat. Dan dia boleh mempengaruhi pengikut-pengikut dia melalui lidahnya yang tajam. Sebab Wahsy ni tuan-tuan, dia ni seorang sastrawan. Orang yang hebat bahasa Arabnya. Malah hebatnya Wahsy ni sampai dia berani menjawab cabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Nabi angkat risalah, orang-orang Arab ni ada setengah-setengahnya tuduh Nabi reka ayat Quran. Mereka kata Muhammad pelawak, Muhammad bawa sendiri Quran, you reka-reka sendiri. Allah mencabar kepada orang-orang Arab yang fasih lidah bahasa Arabnya. Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Yang Allah cabar mereka ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu ayat sahaja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah cabar. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu ingat ia dibuat oleh Muhammad, cuba kamu buat satu ayat seperti Al-Quran ini, tidak mampu kamu buat. Allah kata, wad'u syuhada'akum, ajaklah kawan-kawan kamu membuat satu ayat ini bersama-sama. Jadi antara orang Arab yang berani menjawab cabaran Allah ni Musallamah. Sebab dia pernah buat ayat Quran ni, dia cuba buat. Dia nak tunjuk terror dia telah membuat ayat dengan meniru daripada gaya bahasa surah Al-Fil. Surah yang berkait dengan kisah Abrahah,
membawa tentera bergajah nak runtuhkan Kaabah. Jadi Musalamah buatlah ayat ni, dia buat al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu qurtumun tawil wa huzail. Bunyi sedap dah tu. Bunyi ayat Quran dah tu. Kalau salah-salah ayat Quran dah. Tapi kita cuba tengok makna dia. Apa makna dia? Gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia mempunyai belalai dan ekor yang panjang. Kalau setakat nak beritahu ada belalai ekor, budak tadika pun boleh cerita. Ayat Quran bukan macam tu. Ayat Al-Quran mengandungi hikmah. Ayat Al-Quran mengandungi ibrah. Ayat Quran mengandungi tanda-tanda. Mengandungi knowledge. Sebab tu hari ni, selepas 1450 tahun, hari ni baru orang jumpa penemuan-penemuan sains. Hari ni baru jumpa Al-Quran sebut 1450 tahun dulu dah. Jadi Musalamah ni dengan sombong, dia seorang yang sombong lah. Sebab dia pemimpin yang hebat. Malah dia ini memimpin satu puak yang pandai dalam perang. Dia pandai dalam perang ni. Sebab puak di tempat bernama Yamamah ni, dia bab senjata dia pandai buat. Kalau buat senjata molek lah. Kalau perang tak cabut hulu. Kalau puak lain buat cabut hulu banyak kali. Tapi puak ni buat bagus. Senjata dia bagus. Antara pedang Rasulullah salah satunya puak ni buat. Antara pedang-pedang Nabi tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila Saidina Khalifah Abu Bakar menghantar Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid masuk Islam, jadi panglima Islam yang hebat. Khalid Al-Walid ni dalam sejarah hidup dia pimpin tentera tak pernah kalah. Masa dia jahiliah pun dia menang, masa dalam Islam pun dia menang. Hebat Khalid Al-Walid ni. Lalu Khalid Al-Walid memimpin satu tentera menggempur tentera Musalamah Al-Kazak, tetapi gagal. Gagal sebenarnya dalam misi pertama gagal. Tak dapat pecah. Sebab apa? Kerana puak yang dipimpin oleh Musalamah ini begitu hebat dalam perang. Macam dulu kalau tentera Mongol tu, tentera Mongol nak tawan Jepun dululah. Di antara hak yang gagal tu Jepun. Sebab orang Mongol ni dia dapat takluk semua. Kerajaan Islam pun dia dapat musnahkan. Tapi dia pergi ke Jepun kalah dengan samurai. Samurai Jepun. Sebab samurai ni taktik perang ni lagi bagus. Tuan-tuan tengok ya apa ni? Dipanggil apa tu? Hok pakai topeng-topeng hitam tu. Ninja tu. Tapi hok masuk dalam bumi tu bohong lah tu. Tapi nak beritahu bijak lah. Orang Jepun ni pandai main pedang. Kalah. Mongol kalah. Tentera Mongol masuk di Jepun dia kalah. Washi ni, Musalamah Al-Kazak berjaya bertahan. Dia tak gegih. Tentera dia ni. Lalu Khalid Al-Walid terpaksa berundur balik, susung balik tentera Islam ni. Lalu pada masa itu, Musalamah, pada masa itu, Washi bin Ham ni, dia join juga perang ni. Tapi dia join perang ni membawa satu misi. Dia bawa lembing yang dia guna masa dia memburu Saidina Hamzah dulu. Dia bawa, misi dia sama seperti masa di perang Uhud. Lalu dalam perang tu dia pergi injak, dia tengok mana ni Musalamah Al-Kazak. Dia tak boleh. Bila dia nampak Musalamah Al-Kazak dalam keadaan peluang yang baik, dia lontar lembing dia pada jarak 50 meter. Kena di dada Musalamah, tembus di belakang, mati dia situ. Bila matinya Musalamah, lemah semangat, ambil lutut belaka dah tentera-tentera dia. Lalu tentera Khalid Al-Walid dapat pecahkan tentera kafir ni, Musalamah ni, dengan begitu mudah sekali. Salah satu sebabnya kerana peranan Washi tadi. Washi telah membunuh Musalamah. Lalu di dalam ucapannya yang masyhur, kalau kita buka kitab-kitab sirah ni, banyak kita jumpa ni. Washi ni masa dia pergi dekat mayat Musalamah tu,
Pada masa tu lembing terkacau atas dada tu, dicabut. Bila dia cabut, apa dia kata? Aku telah membunuh sebaik-baik orang dengan lembingku ini ketika aku menentang Islam. Kini dengan lembing yang sama, aku telah membunuh sejahat-jahat orang yang menentang Islam. Akhirnya orang yang lawan Islam, seorang hamba hitam yang tidak berguna pada masa itu, walaupun dosa besar, tetapi apabila dia ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nak bertaubat kepada Allah, bukan setakat Allah menerima taubat kita ni tuan-tuan, Allah akan muliakan kita. Sebagaimana Allah muliakan Wahsy ni di akhir dia berjasa besar kepada Islam, kerana saat pemerintahan Saidina Abu Bakar ni, bila ada 3 puak yang menentang Islam, orang yang murtad, orang yang enggan bayar zakat, orang yang mengaku Nabi ni tuan-tuan, dia ibarat pada masa itu umpama racun yang boleh merosak, memusnahkan negara Islam Madinah. Maka orang-orang Islam yang berjasa dalam mematahkan anasir-anasir yang boleh merosakkan kerajaan Islam Madinah ini, antaranya adalah Wahsy bin Harb. Jadi dengan adanya peranan daripada orang-orang seperti mereka ini, akhirnya Islam dapat dikembangkan. Terutamanya pada zaman Khalifah yang kedua, Saidina Umar Al-Khattab, Islam akhirnya dapat membebaskan Mesir, membebaskan banyak lagi wilayah-wilayah di luar daripada Jazirah Arab, daripada perhambaan terhadap manusia dan juga kesyirikan manusia pada zaman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, semoga kisah ini boleh menjadi teladan yang baik kepada kita, insya-Allah. Dalam masalah taubat ini, Islam adalah agama yang sangat luas pintu taubat dia. Dia tak macam agama satu lagi tu, agama yang boleh buat dosa, kemudian boleh minta pemimpin agama ampunkan dosa dia, hapuskan dosa dia. Tak boleh begitu. Lepas tu buat dosa pula. Dosa buat. Contohnya pergi curi kereta. Curi kereta pergi jual-jual, boleh hasil. Lepas tu minta ampun, hapus semua dosa. Tak boleh begitu. Dalam Islam kena selesai dengan orang kita buat jenayah tu. Ini dah apa tu, esok buat pula. Itu menjadi masalah. Islam tidak. Islam dosa kita dengan Allah, kita bertaubat dengan manusia, kita kena selesai urusan kita dengan manusia. Curah sekadar tu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk datang daripada kelemahan dan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.